Dalam siri kali ini, kita akan menganalisa fasa keemasan dalam sejarah dakwah sunnah di Perlis. Jika anda terlepas dengan siri perkembangan dakwah sunnah di Perlis yang lepas, jangan lupa untuk menonton siri tersebut melalui playlist kami. Fasa keemasan ataupun golden period, iaitu era ketika Perlis di bawah Datuk Seri Syahidan Kasim. Mengikut ramai pejuang veteran sunnah di Perlis, gerakan dakwah sunnah semakin bersinar di zaman Datuk Seri Syahidan Kasim menjadi Menteri Besar Perlis. Ini ditambah pula kerana beliau juga mempunyai hubungan yang baik dengan Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, iaitu seorang pensyarah Universiti Sains Malaysia. Dengan cadangan dari Datuk Seri Syahidan Kasim kepada Raja Said Sirajuddin, Dr. Asri telah dilantik sebagai Mufti Perlis pada 1 November 2006. Kerjasama dan hubungan yang baik di antara Syahidan Kasim dan Dr. Asri telah membawa Perlis kepada zaman kegemilangan Perlis sebagai sebuah negeri sunnah seperti satu ketika dahulu. Selain pendekatan yang diambil Datuk Seri Syahidan Kasim yang menekankan pentingnya untuk masyarakat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, beliau juga menubuhkan Institut Sunnah Negeri Perlis bagi melestarikan kesinambungan gerakan dakwah sunnah di sana. Terdapat beberapa faktor lain yang menjadikan gabungan Dr. Asri dan Syahidan Kasim mendapat anjakan di era ini. Antaranya, gerakan dakwah sunnah mula diterima oleh golongan muda dari luar Perlis. Media massa juga banyak membuat laporan sensasi terhadap isu yang ditimbulkan, terutama di atas isu yang mempunyai sisi pandang yang berbeza. Selain itu, era pertengahan tahun 2000 juga melihat kepada pengaruh perkembangan dunia tanpa sempadan dengan pesat yang menjadi pemangkin kepada perkembangan dakwah sunnah di Perlis dan juga di Malaysia. Gabungan pengaruh media massa, internet, web forum dan lain-lain menjadikan isu-isu kemasyarakatan dan agama sebagai satu topik hangat yang dibincangkan di kalangan masyarakat. Di era ini juga melihatkan banyaklah masa sawang yang menyebarkan pemikiran salafi yang berjaya menarik minat pelajar kolej, golongan muda kelas pertengahan yang berpelajaran serta golongan berpelajaran tinggi. Seperti yang pernah dibincangkan sebelum ini, walaupun Perlis menggunakan metodologi dan epistemologi yang sama dengan gerakan salafi, gerakan dakwah sunnah di Perlis tidak mengambil kesemua cara fikir yang dibawa oleh kumpulan tersebut. Polemik Salafi Wahabi yang telah dibangkitkan oleh sesetengah golongan pula telah berjaya meluaskan lagi pengaruh pengikut gerakan dakwah sunnah keluar dari negeri Perlis. Ramai di antara pengikut gerakan dakwah sunnah di luar Perlis sebelum ini tidak pernah mendengar akan polemik Salafi Wahabi. Mereka akhirnya menjadi pengikut gerakan dakwah sunnah setelah mendapat jawapan yang dicari. Peranan yang dimainkan oleh Dr. Asri yang menggunakan gaya penyampaian berilmiah serta tidak takut berdepan dengan sebarang perdebatan dan perbincangan juga telah menjadi tarikan kepada pengikut gerakan ini yang ramainya terdiri dari golongan kelas menengah yang berpendidikan. Selain dari melazimi memberi kuliah-kuliah di masjid, Dr. Asri juga banyak mengajak ulama yang mempunyai fikiran yang sama ke Perlis untuk mengajar. Antara aktiviti yang dilakukan ketika era ini adalah dengan mengadakan seminar antarabangsa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang telah dilaksanakan pada 16 dan 17 Mac 2006, Minggu Sunnah Kebangsaan, yang dilangsungkan dari 11 hingga 16 Mac 2007, serta Ijtimak Sunnah yang telah dilakukan pada 28 dan 29 November 2008. Dr. Asri dan Syahidan Kasim juga mengekalkan hubungan baik dengan Kedutaan Arab Saudi dan seringkali penceramah dari Arab Saudi diberi kebenaran untuk mengajar rakyat di Perlis. Dr. Juanda kemudiannya menyambung legasi yang ditinggalkan oleh Dr. Asri sebagai Mufti Perlis. Pada 2008, akibat dari perubahan politik di Perlis telah mengakibatkan Datuk Seri Syahidan Kasim tidak lagi menjadi Menteri Besar Perlis dan Dr. Muhammad Isa Sabu telah dilantik sebagai Menteri Besar yang baru. Pendekatan yang diambil Dr. Juanda juga tidak seperti Dr. Asri yang lebih banyak bersemuka dan mengeluarkan kenyataan terhadap isu-isu retorik dan polemik semasa di kalangan masyarakat di luar. Dr. Juanda lebih banyak memfokuskan kepada kajian-kajian ilmiah. Terdapat lebih dari 50 publication, jurnal akademik, laporan monograf
dan sebagainya ketika beliau bertugas sebagai mufti. Pada 2015, Dr. Asri telah dilantik sekali lagi sebagai mufti Perlis. Lantikan kedua ini telah mendapat perkenan dari Raja Perlis dan juga Raja Muda Perlis. Antara perubahan yang dilakukan kali ini adalah dengan mencadangkan 15 orang pemegang PhD dalam bidang akademik bagi menganggotai ahli jawatan kuasa fatwa Perlis. Dr. Asri juga banyak mengetengahkan pandangan-pandangan terhadap isu-isu kontemporari dan hubungan di antara kaum di Malaysia. Di samping itu, beliau juga banyak mengkritik pandangan-pandangan kontroversi yang telah menjadi sebahagian dari isu masyarakat dari dahulu. Antaranya seperti isu pengagihan wang zakat, isu pengurusan dan kaedah tangkap khalwat, dan isu hak penjagaan anak. Beliau juga mengkritik terma kafir harbi yang telah digunakan oleh Parti PAS ke atas Parti Democratic Action Party ataupun DAP. Pelbagai aktiviti dilakukan oleh Dr. Asri kali ini bagi memartabatkan lagi gerakan dakwah sunnah Perlis dan juga di Malaysia. Antaranya seperti mengadakan perkampungan sunnah yang mendapat sambutan luar biasa dari dalam dan luar negara. Tetamu yang datang dari seluruh pelosok tempat seperti dari Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Indonesia. Jika anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk melihat playlist kami yang lain dan jangan lupa untuk komen, share dan subscribe channel ini.